السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق مقاصد والغايات وعلى رحمة الله المهداة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله هذه الغمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Kasihi Fadil pengurusi, dihormati lagi dikasihi Fadil Tuan Imam Fadil Syekh Fadil bin Abdul Rahman, semua ahli tuan kuasa qaryah, para pegawai masjid, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kelapangan, kesihatan dan kekuatan untuk kita hadir ke masjid ini dalam suasana yang masih kita diuji dengan COVID-19 yang merupakan di antara detik sejarah yang sangat hebat. Hampir sepanjang tahun bermula bulan 3 sampailah hari ini, saban hari dikeluarkan analisa data tentang COVID ini yang menunjukkan keadaan yang masih belum selesai. Walaupun begitu, kita terus berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan ujian yang kita hadapi ini. Pastinya di sana ada hikmah yang sangat besar. Inilah yang diajar kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja musibah, apa sahaja perkara yang menguji kita, pertama kita kena ingat bahawa segala yang berlaku itu tidak berlaku melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyelesaian kepada semua perkara itu tidak lain dan tidak bukan mestilah kita merujuk kepada penyelesaian yang diajar oleh agama kita, yang merupakan agama yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, yang mana Allah Ta'ala telah menyusun kehidupan kita
bermula daripada kehidupan sebagai seorang muslim secara hariannya. Kemudian Allah menyusun dengan syariat secara tahunannya, sehinggalah keseluruhan sistem hidup kita itu telah dirangka dan disusun oleh Allah dengan begitu cantik dan hebat untuk membawa manusia supaya mereka menjadi orang yang diredai oleh Allah. Tetapi apabila manusia lari dan enggan mematuhi peraturan dan apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka hidup di atas muka bumi ini dengan cara mereka, dengan menggunakan akal mereka, mengikut hawa nafsu mereka. Maka Allah nak menyadarkan mereka, kamu jangan sombong dan jangan bongkak. Kerana apa yang berlaku itu adalah akibat daripada tangan-tangan kamu. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya berlakunya kefasadan, kerosakan di atas muka bumi ini akibat daripada tangan-tangan manusia yang mengatur sistem hidup mereka dengan otak mereka, dengan nafsu mereka, tidak mengikut wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah menjadi tugas kita menyambung tugas para Rasul alaihimussalatu wassalam untuk memakmurkan muka bumi ini dengan syariat Islam, dengan peraturan Islam, dengan sistem Islam. Nabi datang membawa syariat. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami bangkitkan pada setiap umat itu akan rasul mereka untuk mengajar manusia tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal pencipta, mengenal siapakah yang menciptakan mereka, supaya mereka berada di atas muka bumi ini, berada di bawah pemantauan Rabbul Izzah, sehingga lahir kegerunan, ketakutan, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan hidup mereka sentiasa online dengan Allah Rabbul Izzah. Inilah sistem hidup yang sangat hebat yang disusun oleh agama ini, dengan mensyariatkan 5 kali sehari semalam kita salat, bermula subuhnya, selang beberapa masa zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Apakah tidak boleh Allah kumpulkan di satu masa? Selepas subuh terus zuhur terus sampai isya, senang. Mayang esok pula lapang elok. Tidak. Kerana apa? Al-Syeikh Muhammad Abu Zahrah menyatakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Karena Allah Maha mengetahui kita ini lalai, kita ini alpa, al-insan, kita nisyan, kita lupa. Selang beberapa jam azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka menjadi kewajipan kita yang beriman kepada Allah itu panggilan azan, meninggalkan segala kerja buat kita. Bukan lama, sekitar 15-20 minit
menyahut panggilan azan itu untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Allah sedang memanggil kita, kita hambanya. Tidak ada alasan untuk kita berkata tidak. Segera menyahut panggilan itu, menyempurnakan salat zuhur. Kemudian selepas itu bekerjalah kamu, mencari rezekilah kamu. Barang beberapa jam kemudian azan dilaungkan semula. Datang semula ke masjid, ke surau mendirikan salat, ingat kepada Allah dalam keadaan wuduk yang sempurna. Lepas itu salat maghrib sehinggalah Aisyah bangun pada waktu subuh. Maka sesungguhnya Syekh Muhammad Abu Zarah menyatakan tidak ada keraguan sekiranya umat Islam benar-benar menjadi umat yang setia dengan salat pada waktunya, menjaga salatnya. Itulah kekuatan mereka. Inilah kekuatan yang ada kepada generasi awal yang dibentuk dan ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Islam hari ini lemah? Jawapannya satu, dia kata sebab mereka memandang enteng, tak kisah tentang salat. Inilah persoalan besar yang perlu kita renung pada hari ini. Dalam keadaan kita menyambut tahun baru, dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi dunia yang makin keliru dan celaru, musuh Islam tidak membiarkan orang Islam terus beramal dengan Islam. Mereka berjanji apabila mereka kalah dalam perang salib. Suatu tulisan yang ditulis di Darul Luqman, penjara Raja Perancis yang ke-9 di Mansurah di Mesir, kata-kata yang menggambarkan bahawa umat Islam tidak boleh kita kalahkan selagi mana mereka beramal dengan Islam, selagi mana mereka beramal dengan maksud menjadi orang yang rajin membaca Quran, yang rajin menunaikan salat berjamaah, yang rajin beramal dengan cara hidup Islam. Kita kena cabut Islam daripada diri mereka. Bukan kita paksa mereka keluar Islam, tetapi kita mengeluarkan roh Islam daripada diri mereka. Mereka merancang dengan 6 strategi yang disebut oleh Muhammad Qutb dalam bukunya Jahiliyah fi Qarnil Ashrin. Yang pertama, menanamkan sekularisme, faham memisahkan agama daripada kehidupan, menanamkan pemikiran memisahkan dunia dan akhirat, memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Islam suku, cara hidup suku. Islam berlaku dalam masjid, tak berlaku di luar masjid. Islam berada di Makkah, tidak berlaku di tempat yang lain. Membaca Quran ketika tertentu sahaja dan sebagainya. Faham yang memisahkan agama dari kehidupan ini. Walaupun kebelakangan ini semakin kurang, alhamdulillah. Tapi jangan kita terkejut dengan remaja yang pada hari ini, dengan teknologi yang ada, langit yang terbuka, yang mendedahkan mereka dengan maklumat yang pelbagai, yang menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain. Tak kisah berpakai dengan pakaian Santa Claus dan sebagainya. Tak kisah menjadi orang yang beramal dengan agama yang lain, dengan mendakwa bahawa agama semuanya sama untuk mengajak kepada kebaikan. Di mana ayat Al-Islamu ya'luhu wa la yu'la alaih.
Kita kena ingat, musuh Islam tidak serik, musuh Islam tidak berhenti. Mereka akan mencari jalan memisahkan kita daripada agama ini. Seumpama ungkapan Gladstone di Parlimen Britain, mereka mengatakan 3 kekuatan umat Islam itu, yang pertama salat jamaah, yang kedua semayang Jumat, yang ketiga hari Arafah di Haji Makkah Al-Mukarramah. Kita pisahkan mereka daripada masjid, kita pisahkan mereka daripada salat berjamaah, kita sibukkan mereka. Lantas hari ini dengan ada handset kita disibukkan secara tidak sengaja ataupun sengaja dengan game. Anak-anak kita diuji dengan game. Orang tua pun main game juga. Orang tua dulu game ulang hak biasa-biasa, hak Samsung bodoh dulu ni, tu ulang tu game ni, game juga. Tak boleh semayang. Sebab apa? Kalau dia berhenti, kawan dia mampu payah, kena beri habis dulu. Penangan game. Inilah cara mereka. Yang pertama, sekularisme, memisahkan kita dengan kefahaman agama suku, politik suku. Agama itu suatu yang bersifat ritual semata-mata. Ketika nak mati saja kita guna agama, hidup tak payah guna agama. Di padang bola tak ada agama, di pasar raya tidak ada agama, di pasar malam tak ada agama. Agama bila ketika nak mati baru kita nak baca Quran, ataupun dalam masjid, di luar masjid tak ada agama. Sedangkan agama ini ialah sistem yang menyeluruh, nizamul haya. Allah sebut ma farratna fil kitabi min syai'in, kami tidak abaikan daripada Alkitab ini, yakni Al-Quran, walaupun satu perkara, semua perkara diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada qada hajat sampai memerintah negeri dan negara. Tidak ada perkara yang diabaikan oleh agama ini, melainkan mungkin kita tak tahu sahaja. Nak berhadapan dengan COVID, ada kisah Nabi bagaimana Nabi menasihat dalam berkis ta'un. Nak berhadapan dengan kemelesetan ekonomi, kita melihat kisah Al-Quran menceritakan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dalam masalah apapun, Islam sudah ada jawapan. Yang perlu kita faham, yang perlu kita belajar, yang perlu kita terakai. Maka insya-Allah kalau kita menafikan yang pertama ini, iaitulah meletakkan Islam sebagai nizamul haya, cara hidup, maka insya-Allah kita akan berjaya. Yang kedua, strategi mereka dengan sang, dengan hiburan, strategi mereka dengan seks, strategi mereka dengan skrin, strategi mereka dengan sport, strategi mereka dengan style. Semua ini adalah strategi mereka. Yang keenam, dengan smoke, campur dengan dogetum dan sebagainya. Ini merosakkan. Mereka merancang dan merancang dan merancang. Akhirnya apa yang berlaku? Islam, umat Islam berjaya diruntuhkan bermula 1924, ketika mana kerajaan Osmaniyah jatuh dan tersungkur. Kemudian bumi Palestin 1943, bagaimana bumi Palestin dijajah, padahal umat Islam pada waktu itu ramai berbanding dengan orang Yahudi yang sedikit. Kenapa orang Arab pada waktu itu? Karena mereka telah berjaya dirosakkan oleh musuh-musuh Islam. Dan musuh Islam akan terus merosakkan kita dengan pelbagai perkara dan cara, termasuklah cara sambutan tahun baru ini. Dibesarkan bunga api dan sebagainya, detik 12 malam dan sebagainya. Satu keluarga pakat tunggu detik balik subuh gajah, berjaga malam, membesarkan perkara yang pada kita
Ada cara kita. Kita menyambut tahun baru, terutama tahun baru hijrah. Kita melihat tentang masa. Kita bermuhasabah tentang masa. Allah menyebut tentang masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah menyebut dengan tegas tentang masa. Allah meletakkan satu kalimah wal demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Sebab apa? Masa itu adalah kehidupan. Masa lalu dan akan datang tidak sama. Dan kita bertanggungjawab dengan masa ini. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pada hari akhirat kelak, kata Allah, kamu akan disoal dengan nikmat kamu. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan di antara nikmat itu adalah nikmat masa yang Allah berikan kepada kamu. Kemana kamu habiskan masa itu? Masa yang ada ini habis pergi kemana? Kita timbang tengok bermula subuh tadi sampai maghrib, bahagi dua, hak dapat pahala, hak tak dapat pahala, hak mana banyak? Masing-masing boleh tanya. Hak saja-saja kosong-kosong, pahala apa tak? Apa pun tak? Nengung saja. Tak tahu buat apa menengung ya. Zikir pun tak. Paling kurang berzikir dapat pahala. Ataupun dah tak ada kerja apa, main masjid awal, tunggu masjid, tunggu masuk waktu, dapat pahala. Kita orang-orang yang beriman sepatutnya kita menjaga masa. Sebab Allah bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insan, sesungguhnya kata Allah, manusia dalam kerugian. Istisna melainkan siapa? Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Terlalu banyak amal saleh yang boleh kita buat. Dalam keadaan hari ini, masyarakat kita sebagian diuji dengan kesusahan. Kita ada kelebihan. Maka di kalangan kawan-kawan kita terlibat dengan NGO membantu sahabat-sahabat. Memberi makan orang yang lapar. Antara hadis yang pertama yang digambarkan baginda ketika sampai di Madinah, menyebarkan salam. Yang kedua memberi makan orang-orang yang susah. Yang ketiga bangun di waktu malam ketika manusia sedang lena. Ini amalan yang baik, amal saleh yang baik, yang bersifat fastabiqul khairat, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita suburkan. Karena Islam itu bukan hanya yang bersifat hubungan dengan pencipta. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ataupun zikir secara khusus kepada Allah. Tetapi kepedulian, mengambil berat tentang masyarakat, jiran. Lebih-lebih lagi ada hadis yang menyatakan apabila kamu tidur lena, jiran kelaparan, tidak boleh lena, kamu berdengkur lagi. Nasi lebih, lauk lebih, bulan peti air. Lepas tu buh dalam tong sampah lah, tak makan dah banyak lah. Ada jiran sana yang susah, yang tak makan. Masya Allah, kita tak peduli, maka dilaknat malaikat hingga subuh. Wal'iyadzabillah. Wa tawasaw bis sabri, memberi pesan kepada kesabaran dan memberi pesan kepada kebenaran. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bila menyebut tentang masa ini, satu hadis yang sempat saya perhatikan tadi diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, menyebut tentang masa. Sebab kita berbicarakan tentang tahun baru, makna masa. Tahun lepas, tahun ini, tahun akan datang, maknanya masa. Tahun 2020 rasa sat sebab Covid, duduk di rumah lama. Saya bulan 12 dah. InsyaAllah tahun depan ini akan berlaku perubahan. InsyaAllah kita akan jaga sungguh-sungguh masa kita.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kamu bangkit daripada kubur kelak, kamu tak berjangka, tak berlangkah kaki itu berlangkah, tak akan melangkah kaki itu hatta sehinggalah disoal dengan 4 soalan. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Allah tanya umur kita. Masya Allah, kita semua nak umur panjang. Ada nak umur pendek angkat tangan? Tak ada. Tu kau ubat laku tak kira. Sebab nak umur sihat, nak panjang umur. Kita nak panjang, memang kita nak panjang umur. Sebab kita nak panjang umur dalam kebajikan. Kita nak umur kita panjang dan umur kita diisi dengan amal saleh. Dan kita merasakan kalau kita mati hari ini, kita tak bersedia untuk bertemu dengan Allah lantaran kekurangan amalan dan bekalan yang ada kepada kita. Kita tak ready lagi. Walaupun malaikat maut hampir dengan kita, hari-hari lalu kat kita, cuma tak singgah ya. Kalau singgah, pergi tak. Sebab tu ada sahabat-sahabat yang mati, Masya Allah, aksidennya, ada mati dalam masjidnya macam-macam. Maknanya kematian itu boleh berlaku pada bila-bila. Tapi kita nak masa kita, Allah panjangkan umur kita. Sebab apa? Ditanya akan umur kamu, kemana kamu habiskan umur kamu itu. Kemudian yang kedua ditanya akan umur syabab, syababak, akan umur muda kamu, umur 40 ke bawah. Maknanya kategori umur syabab, umur pemuda akan disoal oleh Allah. Tapi itulah musuh Islam dalam protokol Yahudi menyebut bahawa agenda mereka merosakkan pemuda-pemuda ini. Kita baca kisah kejatuhan khilafah Islam, antara yang terkenal kejatuhan Uthmaniyah dan juga Andalus. Kita membaca kisah mereka, ditulis oleh para ahli sejarawan bagaimana kejatuhan itu diambil masa hampir 10 tahun. Dirosakkan pemuda-pemuda ini. Dihantarlah mata-mata gelap mereka. Ditabati ramai pemuda yang datang ke masjid. Ditanya, kenapa kamu menangis? Aku menangis sebab semalam aku tak sempat bangun tahajud. Pemuda pada waktu itu menangis kerana tak boleh beribadah, tak jaga malam, menangis kerana tak baca Quran. Sepatutnya sehari sejuzuk. Aku tak khatam Quran, aku tak baca Quran, aku menangis. Pemuda pada waktu itu. Laporan mereka balik, mereka bermesyuarat. Macam mana kita nak buat ni? Tak jatuh mereka ni, tak kalah mereka, karena pemuda mereka hebat, karena mereka kuat hubungan dengan Allah. Hebat mereka itu. Lalu dirancang seperti yang saya sebutkan tadi, dimasukkan unsur-unsur yang melalaikan. 10 tahun kemudian datang semula tanya, kenapa menangis? Nangis kerana semalam dating Pak Wu tak main dia dah. Maka dia hantar laporan, boleh serang dah lah ni. Sebab apa? Dia menangis sebab mak Wu dia tak main. Dating di Tasik Puteri ke apa ke, Jamsak ke Sungai Petani tu, ataupun di mana ke. Nak kena kebah dengan kawan lain, janji dengan kawan tu, bik dengan kawan ni. Mana sosial sudah merosakkan. Akhir dia kata, ya sudah sampai masa kita boleh hancurkan mereka dengan serangan, dengan KPI. Maknanya apa? Pemudanya sudah dirosakkan. Sebab itulah kita hari ini kita perlu fikirkan bagaimana generasi pemuda ini, anak-anak muda. Ya, kita mengakui cabaran, ya cabaran. Masjid-masjid ramai, tapi kita nak supaya lebih ramai di kalangan syabab, pemuda-pemuda ini. Mereka lah yang akan mewarisi generasi yang akan datang. Kalau sekiranya pemuda-pemuda jauh daripada rumah Allah, suatu kebimbangan dan kerisauan patut kita fikirkan bagaimana.
Sedangkan kita mengimpikan pemuda seperti Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, mereka itu pemuda, fityatun amanu, yang beriman kepada Allah. Itulah cabaran kita hari ini semakin besar. Dengan musuh merancang dengan pelbagai perancangan, maka tak dapat tidak kita mesti melakukan sesuatu. Masjid, rumah Allah yang pusat komuniti umat Islam, yang merupakan benteng kepada umat Islam mempertahankan segala-galanya, yakni agama ini, perlulah digerakkan bersungguh-sungguh dengan memastikan hidup dan subur dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menarik masyarakat, seperti mana yang kita tengok di Mesir, masjidnya Masya Allah, banyak benda yang dijadikan sebagai tempat sehenti orang datang, sehingga klinik pun ada di masjid. Nah, untuk apa? Untuk datang ke masjid, ada perkhidmatan kliniknya, ada perkhidmatan itu ini dan sebagainya, sehingga orang datang dan mengimarahkan masjid. Akhirnya bila masjid diimarahkan, pemuda baik pemudi baik seluruh warga akan dibentuk dengan perkara yang saya sebutkan tadi, yang merupakan apa yang ditugaskan Rasul, iaitulah membentuk masyarakat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajtanibut taghut. Yang kedua, tugas para rasul itu ialah menjauhkan manusia daripada taghut. Apa itu taghut? Ma siwallah. Maka sesungguhnya menjadi tanggungjawab kita pada hari ini untuk membezakan di mana yang benar dan di mana yang salah, al-haq dan al-batil. Nah, kita tengok dalam media masa pada hari ini, perbahasan panjang di kalangan warga netizen, macam-macam isu, macam-macam, sampai kita pun penin hak mana satu fatwa, yang mana satu kata Tok Qadhi, kata menteri, kata orang ramai, isu daging lah, isu itulah, macam-macam isu hari ini, sehingga kita pun tak tahu yang mana satu. Maka sebab itulah cabaran kita semakin mencabar. Maka penyelesaiannya adalah kita menghidupkan semula madrasah seperti yang dihidupkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, madrasah ilmu yang disuburkan di rumah Allah, yakni masjid seumpama ini. Maka majlis peringatan tazkirah yang kita buat sepanjang masa, baik di waktu ada sempena ataupun tidak, adanya program pengajian pada setiap malam, kita suburkan dengan pengajian. Dan sebolehnya pengajian itu kita suburkan juga dengan perkara-perkara yang boleh menarik minat pemuda dan orang ramai untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang boleh menjadikan sumber kekuatan kepada mereka, insya-Allah. Yang hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, apa yang ditanya, hadis yang saya bacakan tadi daripada Muaz bin Jabal. Yang ketiga, Nabi menyebut akan disoal kepada kamu tentang harta kamu. An malihi min aina iktasab wa ila aina anfaqahu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tentang masa, tentang umur muda akan disoal. Yang kedua, akan disoal juga tentang harta. Kemana kamu habiskan harta itu? Daripada mana kamu dapatkan harta itu? Halal ataupun haram. Tamu hari ini macam-macam cara orang nak dapatkan duit. Cara haram, macam-macam cara. Maknanya Allah tanya daripada sumber mana datangnya harta kamu itu. Mestilah kita menjadi orang-orang yang wara', yang akan bersoal daripada mana sumber harta ini. Inilah yang diajar oleh Al-Quran. Ketika Nabi Allah Zakaria alaihi salam masuk dalam tempat Nabi ataupun Siti Maryam, terdapat makanan yang lazat.
Bukan terus buka tudung entah makan terus, tidak. Nah, sikap yang diajar oleh Nabi Allah Zakaria adalah dia bertanya, anna laki hada, mai mana ini wahai Maryam makanan yang enak yang lazat ini? Qalat huwa min indillah, ini datang daripada Allah. Para ulama Islam membuat satu kesimpulan, itulah sikap kita orang-orang beriman. Kita kena bersoal, kita kena warok, kita kena menjaga, kena pastikan, termasuklah berita apapun kita terima, kena cek dulu. Bukan forward saya. Dia kira nak jadi orang yang pertama memforwardkan satu benda. Hebat tu. Itu pun penyakit juga. Benda tak tahuan hulu lagi, dia hentam habang dah. Orang sakit ya, matilah. Macam-macam. Pening kita. Sebab nak jadi yang pertama. Hak lain dia tak mahu pertama. Patut main masjid yang pertama, dosa depan yang pertama, hak nak pertama hak lain. Jadi kita kena jaga. Makanan kita, sumber makanan kita, sumber harta kita, semua itu anna laki hada, mai mana semua ini? Itu sifat orang-orang yang warok. Sebab lebih-lebih di akhir zaman ini yang serba macam boleh lagi. Nak kena jaga. Memang bukan senang. Dia kata ustaz nak warok suruh duduk dalam gua lah jawapan dia. Nah, lah ni balwa dah. Dia kata apa lah. Nak kata balwa, kata balwa kena tengok keadaan lah. Nah, kita kena jaga, kena warok, mana kena jaga, kena cermat. Sebab makanan yang kita makan akan bentuk hati kita. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia makan daripada makanan kawan dia hidang, susu. Dia minum susu. Kemudian dia lupa. Dia tanya tu guru dia, pasal apa? Mungkin dah makan benda yang tak elok. Dia rujuk balik kawan dia. Kawan dia kata, aku bagi susu. Takkan susu tak elok. Susu kambing aku. Macam dia tanya, kambing hang duduk mana? Duduk mana lagi? Duduk pada ragut lah. Pada ragut siapa? Itu aku tak tahu. Duduk jalan tu. Sudah. Maknanya apa? Minum susu daripada kambing yang makan rumput, daripada rumput yang tak tahu siapa. Jauh tu. Dia punya kronologi dia, perjalanan dia. Nak abang kata sumbernya masih ada syubah, tak masuk harap pun dia syubah. Disebut dalam kisah Badi'u Zaman Said Nursi. Dia seorang yang mengembala kambing. Kambing dulu dalam kandang dia, nak keluar pi ke padang ragut yang dia punya di sana tu. Dia ikat kambing, mulut kambing seekor-seekor. Pasal apa? Dia tak mau kambing dia makan rumput yang berada di tengah jalan yang bukan milik dia. Ada pengembala kambing buat lagu tu. Pekedak lah. Belah lain lah, tak ada kambing lah. Makan beli kambing lah mudah. Maknanya sifat itu kurang, dan inilah realiti kita. Bila berlaku isu macam baru ni kita baru terkejut. Tapi nak mengajar kita, realiti inilah yang kita mungkin lepas ni akan timbul pula apa dia, wallahu a'lam. Tapi kalau sikap kita sikap orang yang berhati-hati, yang cermat, segala apa yang masuk dalam mulut kita dari sumber yang halal, yang pasti, ada kepastian. Lebih-lebih lagi kalau boleh kita masak sendiri, seafdalnya begitulah. Beli dapur ni kira tak kira lah, Go-Shop ke Shopee ke, beli semua. Tapi tak berasa terang mana pun. Makan kedai kak buat je nak. Tu pun tokoh-tokoh Pak Mentua Mai ya. Maksud saya lagu tu sama ya. Tak. Kita kadang-kadang hidup zaman lah ni memanglah. Batu saya pernah sebut ke kawan kita, mungkin kena ikut juga orang tua-tua dulu. Pasal apa dulu orang sihat? Cuba tengok cara hidup mereka. Makanan mereka bersih. Makan apa yang ada di keliling mereka. Belah ayam sendiri, belah kambing sendiri, apa semua sendiri. Macam saya pergi masjid di kampung Arab, Masya Allah kita makan makanan yang segar, yang jelas halal, yang tak ada syubhat. Sebab mereka belah, mereka tanah, mereka kawasan, mereka semua fresh. Kita semuanya tunjuk belakang. Akhirnya jadi apa? Kita penin pula. Itulah kembali balik kepada apa yang saya sebutkan tadi.
Kalaulah Allah tanya daripada mana harta kamu dapat, kamu kena cek. Itulah kita punya sistem hidup. Dalam apa juga perkara kita mesti bersifat anna laki hadha, ini mai mana, sumber dari mana kita nak makan dan sebagainya. Wa ila aina anfaqahu, ke mana harta kamu nak perhabis. Harta kita ada ni jangan disimpan saja, kena perhabis. Tapi nak perhabis ke mana? Bukan perhabis joli begitu saja. Perhabis ke tempat yang boleh memungkinkan kita dapat saham akhirat. Antaranya harta wakaf jariah yang boleh kita lakukan, buat sungguh-sungguh. Karena nilai duit itu akan berharga pahala esok di hari akhirat kelak. Kita mesti merancang untuk kita memungkinkan harta tadi yang kita perolehi itu menjadi suatu yang jariah, sampailah kita dapat hasilnya dalam alam barzakh, di alam kubur kelak, dan sampailah kepada bertemu dengan Allah Rabbul Izzah. Ila aina anfaqahu, ke mana kamu nak habiskan? Perlu kita fikirkan bersama dan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kita bimbang kita duit banyak, bila kita mati tiba-tiba duit itu na'udzubillah dihabiskan kepada perkara yang tak sepatutnya. Na'udzubillah, anak-anak kita pula tak ingat kita, dia kejoli akhirnya, na'udzubillah, harta yang kita habiskan masa mencarinya, sehingga kita nak semayang pun tak apa nak dan nak cari harta ni, tiba-tiba kita meninggal, harta tadi tak boleh membantu kita. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kerugian yang sangat besar. Yang keempat, tentang ilmu. Kemana apa yang kamu dapat, apakah kamu amal ilmu itu? Nah, tentang ilmu yang kita ada, yang kita perolehi, yang kita tahu, Allah akan soal ilmu yang kamu dapat, kamu beramal ataupun tidak. Ini cabaran kita. Kita tahu banyak perkara, tapi kita tak dapat lakukannya. Maka sebab itulah perkara yang asas kepada kita, 3 perkara yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sifat para sahabat. Yang pertama, fahmul islami fahman sahihan, memahami Islam dengan kefahaman yang betul. Belajar dengan Nabi kita hari ini, kita belajar dengan tugu kita. Yang kedua apa? Sahabat Nabi beramal dengan cara hidup agama. Faham dan amal. Beramal dalam kehidupan seharian. Semayang sunatnya, puasa sunatnya, baca Qurannya, sehinggalah kepada amalan yang paling hebat, berjihad di jalan Allah, yaitulah al-amil, menjadi pekerja kepada Islam. Mereka faham Islam, mereka amalkan ajaran Islam. Yang ketiga, mereka beramal, berjuang dan berjihad mempertahankan Islam. Sifat inilah yang semakin hilang kepada kita. Marilah kita bina kefahaman ini, kita faham agama ini, dan kita beramal dengan makna kita sayang dengan agama ini, beramal dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita berjuang mempertahankan agama ini. Hari ini ramai orang-orang yang mengusik, orang-orang yang nak mengacau, orang yang nak menguji kita dengan pelbagai perkara, karikaturnya, menghina Rasul dan sebagainya. Marilah kita lakukan sesuatu untuk menunjukkan sayangnya kita kepada agama. Jangan kita membiarkan tanpa sesuatu pun terdetik untuk melawan balik orang yang menghina Nabi, menghina agama. Marilah kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang mati ada niat untuk berjuang di jalan Allah. Dibimbangi kata Said Hawa, kamu mati dalam keadaan hati kamu tidak ada niat pun untuk mati dalam keadaan kamu berjuang. Man mata walam yanwi ayyaghzuwa mata maitatan jahiliyah. Orang yang mati dalam keadaan dia tidak ada niat langsung nak berjuang, nak beri sumbangan, nak apa-apa untuk Islam, biar pilah. Dia kata aku kira aku saja, tak ada niat nak berjuang dan nak berjihad. Mati dalam keadaan jahiliyah. Ada yang mengatakan mati dalam keadaan dosa besar. Berdosa kerana apa? Dia tak sayang kepada agama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah masa yang terhad. Anak cerita tahun baru
nak cerita apa-apa yang saya boleh sampaikan. Itulah sikit sebanyak dari pihak saya. Kesimpulannya adalah saya menekankan tentang masa supaya tahun depan berlaku perubahan yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Fadil Syekh Fadil Abdul Rahman yang telefon saya minggu lepas. Saya pikir juga nak mai kata mai, rasa jauh nak mai 2 marhalah ni. Nah, tapi alhamdulillah dapat mai elok-elok dengan solat maghrib. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Imam Jabatan Kuasa Qaryah. Saya rasa itulah yang mampu saya sampaikan. Apa yang baik daripada Allah, yang lemah saya sendiri. Marilah kita meningkatkan keazaman untuk menjadi muslim mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah, insya-Allah, supaya kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.